Jap, tengok jap. Ada ke tidak dalam Facebook ni? Ada ke tidak live-nya? Sound-nya ada tak? Sound ada. Audionya okey tak? Ada ke tidak live-nya? Sound-nya ada tak? Okey, ada. Ada. Ya, Assalamualaikum. Kalau dah ada yang masuk tu bagi salam dulu kot. Ya, budak kampus Sempoi. Ejal Kadir orang yang pertama bagi salam. Waalaikumsalam Ejal Kadir. Waalaikumsalam. Orang pertama bagi salam kita ni. Baik, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam kembali bagi mereka yang bersama dan telah memberi salam. Bagi mereka yang baru masuk, selamat bersama dengan dari wartawan pencerita, seorang pesakit COVID. Baik, sila masuk. Meh masuk ramai-ramai insya-Allah. Kita sebenarnya masuk bukan nak sonok-sonok, bukan sekadar nak layan perasaan, bukan sekadar nak membuang masa. InsyaAllah kita cuba jadikan live ini bermanfaat kepada semua orang. InsyaAllah sekurang-kurangnya dapat memberi satu pengajaran, satu motivasi, satu ilham, satu benda yang positif kepada semua orang. Sekurang-kurangnya dapatlah juga meringankan sebarang masalah yang korang fikirkan pasal COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita lalukan ramai-ramai masuk insyaAllah. Malam ni hari Rabu, berapa bulan dah ni? 21 hari bulan Oktober, hari yang keberapa? PKPB di Selangor. Tinggal lagi lebih kurang 6 hari sebelum tamatnya PKPB kan. So kita panggil ramai insya-Allah masuk. Kalau ada yang nak share tu, alhamdulillah dialu-alukan dan juga diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi untuk share saya punya live ni. Live orang yang tak popular. Kadang-kadang bila orang share sonok sangat. Sebab kalau orang yang popular ni dia tak heran dah. Sebab live dia memang confirm orang share kan. Jadi tak apa. Saya alu-alukan bagi mereka yang nak share, bagi mereka yang bersama. Assalamualaikum kembali. Ya, Muhammad Zaim, dah sihat ke tuan? Alhamdulillah, insya-Allah. Saya letak 95% lah. Saya tak berani letak sampai 100%. Dan kebetulannya hari ini, dalam satu statement yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, dia kata satu kajian telah pun dibuat oleh pihak negara luar lah, yang mengatakan bekas pesakit COVID akan berdepan dengan masalah amnesia dan juga pernafasan selepas dia pulih daripada COVID-19. So saya mengesahkan statement tu. Saya mengesahkan apa yang Datuk Nur Hisham ataupun Tan Sri Nur Hisham kongsikan dalam dia punya laporan media tu. Saya sahkan bahawa memang betul saya mengalami benda yang sama. Pernafasan yang kadang-kadang tersekat-sekat, kadang-kadang tak berapa cantik. Dia kata ada dua keadaan yang mungkin kena dihadapi oleh bekas pasien COVID. Yang pertama, amnesia. Yang kedua, selalu penat. Mudah penat dan mudah susah untuk bernafas. Saya sahkan. Sebab kalau ikutnya dalam pengalaman saya sebelum ni, siapa yang follow fahamlah. Saya ni kalau buat live sampai 2 jam lebih selama je bercakap tanpa henti. Tapi sejak pulih daripada COVID-19 ni, saya akan rasa dah mula collapse, dah mula hilang pertimbangan. Selepas jam yang pertama dah mula rasa macam tak boleh pergi jauh dah. Saya harap kesihatan saya akan pulih sepenuhnya sebab saya punya kerja, saya makan gaji, sumber hidup saya, duit yang saya dapat daripada sumber media, daripada duit saya dalam bidang media, rezeki yang Allah Taala bagi daripada saluran media. Jadi saya ni memang kena bergantung dengan kemahiran saya bercakap, dengan kemampuan saya untuk menterjemahkan segala fakta yang ada dalam bentuk live di kumpulan NSTP. Jadi kalau dia tarik nikmat, dia tarik kemampuan saya, dia tarik kelebihan yang ada tu, maka saya ni mungkin dah tak bernilai lepas ni insya-Allah. Harap tidaklah, na'udzubillah min zalik. Baik, welcome back COVID hero. Alamak, Captain Heli Inspirasi. Anda pun apa kurangnya? Anda pun ada cerita menarik. Untuk makluman semua, Captain Heli Inspirasi ni sahabat saya ni, Tuan Roslan ni, dia pun ada dia punya sejarah hidup dia. Dia adalah seorang pemandu helikopter yang pernah terempas dulu. So dia pun ada dia punya cerita menarik dia yang mungkin dia boleh share. Cuma mungkin dia tak mau share lagi. Tapi dia pun hebat ni. Dia pernah bawa helikopter terempas. Jadi tapi dia selamat. Jadi adalah kot dia punya cerita-cerita yang menarik yang mungkin dia boleh kongsikan. Baik. Kak Ziha kita berehatlah selagi boleh. InsyaAllah Kak Ziha. Kalau nak rehat sangat pun lama-lama jadi macam collapse juga. Lama-lama jadi macam lemau, macam terlampau manja sangat pun tak bagus juga. Tapi betul lah. Nampak? Saya bercakap pun macam tak berapa nak lancar tau. Macam saya punya hidung saya macam tak berapa nak clear lagi. Jadi saya setujulah dengan statement Tan Sri Nur Hisham bahawa COVID-19 ni dia ada kesan sampingan lain.
Tapi saya ni dalam kategori yang stage 3. Dia ada 5 stage. Faham kan? 5 stage. Saya ni dalam stage 3 yang dia ada simptom. Agak teruk juga tapi tak sampai stage 4. Stage 4 maksudnya kalau sampai peringkat perlu masuk ICU, perlukan bantuan pernafasan, macam apa yang berlaku kepada arwah suami Puan Aizah dulu. Dia sampai ke stage 5. Sampai perlu dikomakan. Jadi insya-Allah saya masih lagi dikurniakan kesihatan yang saya kira okey lah. Doa-doa supaya saya pulih sepenuhnya dan dapat kembali kepada Azrul Afendi Sobri yang dulu, yang boleh bercakap tanpa henti selama 2 jam setengah kan. Kadang-kadang sampai saya pun pelik, aku ni sembang apa ni? Aku sembang apa ni? Aku ni merapu apa ni? Sampai kan ada orang kata, engkau ni Azrul sembang ke depan, patah balik ke belakang. Ke belakang pergi tepi, pergi kanan. Pergi kanan, pergi kiri balik. Lepas tu baru balik pergi pada point. Buatkan sampai dia jadi macam dragging sampai lebih kurang dalam 2 jam. Tapi tak apa. Saya taklah sampai mengharapkan saya ni boleh merapu sangat-sangat. Tapi sekurang-kurangnya dapat saya kembali balik berbicara. Alamak, berbicara seperti saya yang dulu, insya-Allah. Cikgu nampak sihat. Alhamdulillah, Miss Zila. Nampak pada mata kasar tak seperti apa yang nampak pada mata batil. Alamak, mata rohani. Sebab memang betul nampak pada mata kasar nampak sihat, tapi saya sekarang ni nak angkat tong sampah pun malas-malas. Dia macam malas, dia macam lemau, dia macam tak ada upaya, tak ada daya, tak ada energi. Nak bercakap pun macam semalam saya try buat voice over tau. Bos bagi tahu, Azrul, dah lama netizen tak dengar suara kau. Dah lama netizen tak dengar kau punya voice over, Azrul. Semalam try buat 8 kali ulang. Sangkut. Saya ni bila saya punya pernafasan saya stuck, bila saya punya pernafasan sangkut, bila saya punya kahak bergelumang. Bergelumang ke? Betul lah bahasa dia, bergelumang. Bila dia lock saya punya pernafasan, saya punya voice over jadi macam tak bagus. Hara. Bercakap tak cantik, stuck, kena patah balik sampai 5-6 kali kan, tak bagus lah. Tapi insya-Allah lah, mana dah tahu dengan doa-doa korang semua, dengan doa 400 orang yang ada pada malam ni, sekurang-kurangnya saya dapat dikurniakan balik kesihatan seperti dulu lah. Doa-doa lah. Baik, hari ni topik dia pasal apa? Tuan-tuan, saya berjaya tuan-tuan. Alhamdulillah, tidak semua orang dapat nikmat yang saya dapat tuan-tuan sebenarnya. Sebab, Alhamdulillah saya ni orang media. Itulah dia kelebihan orang media tuan-tuan. Sebab apa, kurang-kurangnya kita ni adalah kelebihan sikit, kata orang tu, dapatlah akses yang lebih mudah berbanding orang lain. So itulah kurnia yang dia bagi, yang Tuhan bagi, yang Allah Taala bagi, yang saya dapat jadikan sebagai satu kelebihan yang saya rasa dapat bangga sikitlah. Kan? Okey. Sebelum ni, dalam live sebelum ni, pada hari Ahad lepas, Ahad baru ni 2 hari lepas lah. Saya tak buat live 2 hari kan. Saya break 2 malam tanpa live. Sebab apa tuan-tuan? Saya break 2 malam tanpa live sebab apa? Sebab saya nak pulun, saya nak usaha keras nak siapkan saya punya buku pertama saya. Buku pertama ke? Tak juga, buku kedua sebenarnya. Ramai yang salah faham. Saya dah tulis 2 buku sebenarnya. Yang pertama, buku Misteri Etnik Malaysia. Tapi itu buku yang saya tulis dalam kompilasi berita harian. Yang berita harian compilekan, dibuat buku. Itu sebenarnya bukan tulisan buku, itu tulisan untuk rencana berita harian. Tapi inilah buku yang pertama yang saya buat daripada A to Z. Dan buku yang bertajuk Cikgu Covid Kena Covid. Alhamdulillah, selepas 2 hari tak buat live, 2 malam tanpa live, Alhamdulillah malam ni saya berjaya siapkan buku tu. 15 bab. Dan saya kira mungkin setebal 100 lebih muka surat. Jadi siapa-siapa yang nak tahu cerita lebih mendalam, yang lebih rare, yang lebih terperinci pasal COVID-19, pengalaman seorang wartawan yang membuat coverage di Pilihan Raya Negeri Sabah, yang akhirnya bawa pulang COVID-19, yang akhirnya terpaksa tinggal dalam Wad 43. InsyaAllah saya dah pun dibukukan, saya dah pun noktahkan dalam saya punya buku yang bertajuk Cikgu Covid Kena Covid. Baik, kembali pada tadi, kenapa saya kata wartawan ni dia ada kelebihan? 2 hari lepas, dalam Ahad yang lepas, masa saya buat live, ramai yang komen. Dia kata apa? Cikgu tahu tak cikgu ni pesakit nombor berapa? Saya pun fikir betul juga kan. Selalu Tan Sri Nur Hisham sebut kes yang ke 15,000 sekian-sekian. Tapi selalunya
Nombor kes ini hanya 2 je disebut. Kalau korang perasan, 2 kali je disebut number kes. Yang pertama, dia akan sebut number kes, contohnya macam kluster sekian berlaku kerana jangkitan yang melibatkan kes nombor 11,463. Jadi kes indeks ni telah menular dalam kalangan family dia sehingga mewujudkan kluster baru. Itu kalau kes yang pertama lah, apabila disebut number kes. Yang kedua, number kes akan disebut bila ada apa? Bila ada kematian. Maksudnya, kematian hari ini melibatkan kes 11,000 bla 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 bla. Jadi 2 je sebab dia akan sebut number kes. Saya pun tak masa saya masuk UAT, saya pun tak pernah terfikir pun saya nak cari nombor kes. Tapi alhamdulillah dengan kelebihan yang ada sebagai seorang wartawan, saya minta tolong kepada PKD Langat. Alhamdulillah, dalam masa hanya tak sampai setengah jam, saya dapat nombor saya. Nombor badan saya. Jangan beli nombor ekor, jangan beli Magnum. Nombor badan saya, nombor kes saya 12,533. Berkebetulan. Macam ditakdirkan lah semua ni. Kan? Hebat tak dia punya jalan dia? Jalan yang disusun untuk saya cukup hebat, tuan-tuan. 12,533 berkebetulan. Nombor 33 ialah nombor katil pertama saya dalam Wad 43. Nampak tak? Hebat dia punya susunan dia. Jangan beli nombor ekor walaupun hebat nombor dia. 12,533. Kebetulan itu ialah nombor katil pertama saya dalam Wad 43. Katil 33. Kan? So dia punya susunan ni, kan? Dia punya aturan ni dalam kehidupan saya sampai saya bergelar pesakit COVID nombor 12,533 ni cantik sangat, tuan-tuan. Cantik sangat. Okey, kenapa saya kata cantik? Semua orang tahu. Bermula 16 Mac 2020, saya membuat kisah penceritaan tanpa henti selama lebih 100 hari pasal COVID-19. Sampai saya digelar Cikgu COVID. Dan selepas saya digelar Cikgu COVID, ramai orang bergantung harap dengan saya, tuan-tuan. Ramai orang bergantung harap dengan saya setiap malam. Setiap malam orang akan follow saya punya live sebab dia orang nak tahu apakah isi tersirat di sebalik sidang media KKM. Tuan-tuan, kalau hari ini saya kembali bercakap pasal data, takkan habis 2 jam. Sebab apa? Sebab sekarang ni, data yang ada sebenarnya lebih menakutkan. Lebih menakutkan daripada apa yang berlaku pada Mac sampai Mei. Tuan-tuan, PKP pertama diumumkan pada 16 Mac, iaitu bermula 18 Mac. 18 Mac bermulalah PKP yang pertama dalam sejarah dunia baru Malaysia ni. PKP pertama dilaksanakan pada 18 Mac sehingga Mei 2020. Selama lebih kurang 2 bulan PKP yang mana orang tak boleh pergi kerja, orang tak boleh pergi sekolah, tuan-tuan. Time tu sebenarnya angka COVID-19 di Malaysia tak begitu menakutkan. Hanya sekitar 100 lebih paling tinggi. Paling tinggi pernah capai 227. Itu paling tinggi dalam sejarah COVID-19 di Malaysia. Paling tinggi 227 pada era PKP pertama. Kemudian, kita dapat tengok kes yang melonjak gila ketika kes di depoh tahanan immigration. Di Bukit Jalil, di Semenyih dan sebagainya. Itu tiba-tiba dia melonjak gila. Tapi tetap tak menakutkan. Tapi sekarang, tuan-tuan, sekarang ni, kes harian, hari-hari, saya kira dah hampir seminggu, kes yang ada melebihi 700 lebih kes. Semalam 800 lebih. 2 hari lepas 800 lebih. 3 hari lepas 800 lebih. Hari ini 700 lebih. So, kalau saya nak bercakap pasal kes COVID-19 di Malaysia pada ketika ini, kalau saya kembali seperti Cikgu Azrul dulu, kalau saya comeback kepada Cikgu Azrul pada ketika PKP baru dibuat dulu, tuan-tuan, sembang pasal data, sembang pasal kluster, sembang pasal kematian, tengok balik siapa yang mati di mana, kenapa punca kematian, tuan-tuan, saya rasa cerita saya sembang pasal COVID-19 pada hari ini akan lebih 2 jam. That's why sekarang, tuan-tuan, saya dah malas sebenarnya. Saya dah malas nak tengok data, saya dah malas nak tengok figure, saya dah malas nak tengok statistik, saya dah malas nak tengok siapa yang mati. Sebab apa? Sebab benda itu sebenarnya dah jadi macam satu keterbiasaan. Benda yang orang kita dah mula rasa macam tak heran dah dengan apa yang ada kepada data COVID-19. Sebenarnya sekarang ni, dalam third wave, gelombang ketiga sekarang ni sebenarnya, tuan-tuan,
situasi dalam negara lebih membimbangkan daripada first wave ketika kluster Uda Holdings. Semua ingat lagi tak? First kali kluster Uda Holdings dan juga kluster orang Cina yang masuk ke Malaysia melalui Singapura yang dikesan satu keluarga positif COVID-19. Itu sejarah pertama COVID-19 masuk ke Malaysia. Kluster kedua, kluster melibatkan jemaah tabligh Seri Petaling. Itu pun orang dah mula risau. 16,000 lebih jemaah Seri Petaling yang hadir ke Masjid Seri Petaling dan membawa sehingga kepada 40,000 lebih orang yang disaring melibatkan semua kluster-kluster di bawah jemaah Seri Petaling sehingga melibatkan kepada apa nama dia panggil sebagai kelompok kelima. Kelompok kelima dia panggil. Apa dia panggil tu? Sampai ke 5 peringkat. 5 peringkat. Dan sekarang tuan-tuan, sekarang ni dah masuk kepada third wave. Third wave yang sebenarnya lebih menyeramkan, betul, lebih menyeramkan dan lebih menakutkan. Tapi tuan-tuan, sebenarnya saya belum lagi pergi dalam bab lain. Cuma saya nak bagi tahu sekarang ni, inilah dia jalan yang diberikan kepada saya, yang dikurniakan kepada saya. Allah Ta'ala cukup hebat tuan-tuan, cukup hebat dan cukup adil dan cukup bijaksana tuan-tuan. Bayangkan dalam ramai-ramai manusia, dalam ramai-ramai wartawan dalam Malaysia tuan-tuan, seramai-ramai wartawan dalam Malaysia ni ada, saya kira mungkin ribuan, mungkin belasan ribu kot wartawan. Dengan kemunculan pula portal-portal yang ada. Tuan-tuan, saya pergi Sabah tuan-tuan. Saya pergi Sabah. Saya ni di bawah jenama NSTP Group, di bawah payung Media Prima. Jadi kami ni sebagai satu badan media yang besar. Tapi dekat Sabah tuan-tuan, betapa banyaknya portal-portal baru yang muncul. Menunjukkan bahawa begitu ramai wartawan dalam negara tuan-tuan. Tapi dalam ramai-ramai wartawan yang buat coverage dekat Sabah, dalam ramai-ramai wartawan yang hidup di muka bumi Malaysia tuan-tuan, saya wartawan yang pertama kena COVID-19. Yang pertama kena. Sedangkan saya ialah cikgu COVID yang korang gelar-gelar selama ni. Jadi adakah ini satu ujian? Ya, ujian. Tapi tuan-tuan, saya petik satu perkongsian dalam sebuah buku. Dia kata Allah Ta'ala uji kita mungkin kerana ada 4 sebab. Ada 4 bahagian dia. Yang pertama, dia uji sebab nak menaikkan darjat kita. Mungkin sebagai seorang cikgu COVID yang selama ni hanya bercakap pasal data. Yang selama ni hanya bercakap pasal kes. Yang selama ni hanya tengok kepada angka. Yang selama ni hanya duduk depan TV, duduk depan komputer mendengar sidang media Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Dan sekarang ni Allah naikkan darjat saya daripada seorang pendengar kepada seorang yang merasai. Seorang yang merasa. Yang sekarang ni saya boleh bercerita pasal data yang boleh di-joinkan, yang boleh digabung jalinkan dengan situasi semasa pesakit COVID-19 yang pernah terbaring di katil di kerusi malas. Nanti kalau korang tengok buku saya, korang fahamlah. Saya terbaring, terlantar di kerusi malas ni selama 2 hari tanpa mampu buat apa-apa. Okey? Ketika saya diminta berjalan oleh doktor, berjalan lurus. Dia kata apa? Tak pernah dalam selama saya hidup ni, doktor uji saya punya cara berjalan. Kan? Saya dah mula risau dah, kenapa ni? Engkau jalan lurus, patah balik. Nak tengok aku ni jalan betul ke tak? Jalan betul ke tak? Saya patah balik. First dia punya statement, first apa yang dia sebut, Azrul, awak jalan tak betul. Menunjukkan saya ada 2 sebab je kalau tak betul. Sama ada aku tempang atau sama ada aku memang tengah mengah, aku tengah tak betul, tengah tak balance. Selama saya hidup tuan-tuan, saya ni atlet. Saya pernah wakil negeri sampai ke peringkat Asia pun main silat. Saya bukan nak sembang kemah tak, tapi saya ni taklah sampai ke tahap teruk sangat saya punya stamina ni tuan-tuan. Tapi saya berjalan daripada katil pergi ke dinding wad, patah balik, saya rasa mengah. Rasa pernafasan yang sangkut, yang sekerat-sekerat tak habis. Sekarang pun bercakap pun nafas tak clear, tak selesa. Jadi daripada seorang yang hanya melihat data, Allah bagilah Azrul, kau rasalah pula macam mana rasa seorang pesakit COVID. Berapa ramai yang kata engkau jangan nak berdusta lah, jangan nak tunjuk sakit lah. Kami semua tahulah 86%
orang yang kena COVID tak ada gejala lah. Jangan nak sembang sangat lah. Jangan nak tunjuk kau sakit sangat lah. Tapi realitinya saya memang sakit. Realitinya saya pernah tengok dalam ward saya ada orang sakit. Realitinya saya pernah tengok ada orang yang hanya terbaring dengan selimut dalam ward 5A. Realitinya saya pernah tengok ada makcik yang terpaksa minta pelbagai jenis makanan. Makcik orang Kedah ni, dia minta pelbagai jenis makanan sebab apa? Semua yang dihantar kat dia tak rasa. Dia minta yang lain, tak rasa. Sampai nurse tanya, makcik nak makan apa lagi makcik? Makcik nak cuba yang apa lagi makcik? Tak tahulah nurse, makcik tak rasa apa ni. Nampak tak? Saya pernah tengok semua situasi itu tuan-tuan. Dan ini mungkin ujian yang Allah bagi untuk menaikkan darjat saya menjadi seorang yang dapat menilai secara lebih terperinci pasal COVID-19. Itu mungkin. Saya anggap itu mungkin. Saya tak nak meletakkan, aku tak nak menyalahkan kenapa COVID sampai dekat aku. Ya Allah, kenapa engkau dera aku? Ya Allah, kenapa engkau uji aku? Ya Allah, kenapa engkau jatuhkan satu hukuman yang berat pada aku? Tak. Bagi aku inilah ujian untuk menikmati apa yang ada di sebalik ujian tu. Kita kena buka minda kita. Sebenarnya sabar, saya akan pergi pada bab tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, yang kedua, Allah uji sebab nak bimbing hati kita. Mungkin nak bimbing hati kita. Dalam wad COVID tuan-tuan, saya dapat rasa macam mana? Pemikiran manusia di luar sana yang selalu melihat orang yang begini begitu sebagai orang yang mungkin hina pada mata mereka, tapi dalam wad COVID semuanya sama rata. Siapa pun kau, datang daripada mana pun kau, dalam wad COVID-19 ada orang daripada kementerian, bertaraf pegawai khas di sebuah kementerian. Yang cover menteri, kerja dia ni follow menteri je. Kerja dia follow menteri je. Tapi solat bersama kami, duduk makan bersama kami, pakai baju hospital yang sama dengan kami, dan juga batuk yang bunyi sama dengan kami. Tidak rasa makan yang sama dengan kami. Jadi COVID-19 yang diturunkan untuk menguji saya juga mungkin untuk membimbing hati saya supaya dapat berfikiran lebih terbuka, supaya dapat melihat kepada lebih mendalam kepada apa yang orang alami. Tuan-tuan, ditakdirkan saya kena COVID-19. Tuan-tuan, berapa punya ramai orang PM saya tuan-tuan? Berapa ramai? Saya tak bohong. Berapa ramai yang PM saya bekas pesakit COVID. Sampai ke saya tak mampu nak melayan mereka punya luahan hati sebab saya tengah sibuk buat buku. Ada yang daripada pagi sampai ke petang mesej nak ceritakan apa yang mereka berlaku yang berlaku terhadap mereka. Ada yang sampai mengeluh, cikgu tolonglah wakil kami untuk sampaikan kepada masyarakat. Betapa dia orang terkesan dengan apa yang berlaku tuan-tuan. Betapa mereka dihina, dikecam, dipinggirkan, disingkirkan, semua ada. Keluarga mereka dihina, keluarga mereka dipinggirkan, bapa kena buang kerja, family dekat Sabah dipulaukan. Saya terima pelbagai mesej daripada mereka-mereka ni tuan-tuan. Kadang-kadang aku rasa macam melampau pula apa yang berlaku ni. Betul ke berlaku macam ni? Betul ke? Sampai saya sendiri, seorang bekas pesakit COVID, merasa macam betul ke sampai seteruk ni orang buat kita. Sedangkan saya ni mungkin Alhamdulillah, saya tak sampai ke peringkat itu tuan-tuan. Tapi rasa juga. Contohnya, apa yang saya rasa? Contohnya, saya di Kajang. Kajang ialah zon merah. Satu memo dikeluarkan oleh syarikat saya. Satu memo dikeluarkan, sesiapa di dalam zon merah, siapa dalam zon merah, nak masuk kerja, saya tuan-tuan minggu depan dah mula bekerja. Dah mula kembali ke pejabat. Okey? Arahan yang keluar, siapa dalam zon merah nak kembali bekerja, mesti diarahkan pergi mengambil saringan, swab test di hospital swasta sebelum masuk kerja. Saya tanya pada diorang, aku nak buat saringan macam mana? Kalau aku buat swab test, confirm positif lagi. Confirm masih lagi positif. Sebab telah pun diberitahu bahawa COVID-19 masih ada dalam tubuh kami. Berapa lama? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. So kalau aku ambil swab test, confirm aku masih lagi positif. So kalau positif, langsung tuan-tuan, skeptikal masyarakat, paranoid masyarakat bila saya kata, cik, saya still lagi positif. Mampus orang takkan rapat dengan saya. Mampus orang tak mau sembang dengan saya. Mampus tak boleh masuk office. Saya tanya pada dia orang, macam mana saya nak buat swab test? Confirm aku masih lagi positif. Jawapan dia orang,
Kalau macam tu, awak stay di rumah saja. Saya tak boleh. Saya nak pergi office. Saya nak pergi kerja. Saya tak suka duduk rumah saja sebab apa sebab banyak benda saya kena buat di office. Tapi tak boleh. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, dalam keadaan COVID-19 melanda saya ni, menimpa saya tuan-tuan, ia mungkin satu ujian untuk saya untuk membimbing hati saya untuk saya menerima satu tugasan besar. Saya anggap ini satu tugas besar. Tuan-tuan, tadi sebenarnya berlaku semua secara kebetulan lah. Kebetulan ke? Tak. Ia memang dirancang oleh Allah. Memang hebat rancangan dia. Tadi tuan-tuan, pada ketika saya tengah duk risau apalah nak jadi dengan kawan-kawan saya ni yang kena buang kerja, yang tak dapat sumber pendapatan, yang kena kecam, yang kena hina. Saya duk fikir-fikir apa jadi dengan orang tuan-tuan. Saya terbaca satu lagi statement daripada KP KKM. Apa kata KP? KP kata dia menggalakkan, dia menyeru semua sekali pesakit COVID-19, bekas pesakit untuk mewujudkan kumpulan jaringan antara mereka. Dia minta kami ni untuk buat kumpulan kami sendiri. Buatlah grup WhatsApp ke, buatlah grup Telegram ke, buatlah persatuan ke apa ke, supaya kami ni dapat memotivasikan diri antara kami. Kenapa KKM, kenapa Tan Sri sebut macam tu? Sebab dia kata, kami sekarang ni perlukan sokongan moral yang kuat dalam kalangan kami kerana kami perlu menentang skeptikal masyarakat. Sampai kementerian fikir ke tahap itu. Apabila kementerian fikir sampai ke tahap itu, bermaksud tuan-tuan, memang ya, bekas pesakit COVID-19 masih lagi terbeban dengan skeptikal, paranoid masyarakat. Sampai begitu sekali. Sampai kan kami diminta, kami ni diseru, kami ni digalakkan buat kumpulan kami sendiri. Okey, jap, saya petik ni. Jangan degilah cikgu, duduk rumah dulu, biar betul-betul hilang COVID tu. Nampak tak Arema fly? Awak tak faham lagi ni. Awak masih lagi belum faham pasal situasi pasien COVID. Saya dah ulang dalam 2 kali live saya. Saya ulang sekali lagi. Sebab awak dah petik statement ni. COVID-19 takkan hilang daripada tubuh bekas pesakit COVID dalam tempoh yang panjang. Bermaksud, kalau saya tunggu sampai hilang, baru saya pergi pejabat, 2-3 bulan saya tak pergi office. Masalahnya, adakah anda tahu bahawa penyakit COVID ataupun virus COVID ini tidak akan menjangkiti orang lain selepas hari ke-8? Itu nak bagi orang faham payah. Boleh tak bekas pesakit COVID ni dijangkiti balik? Boleh Zizan. Boleh sangat-sangat. Itu telah pun disahkan. Cuma, belum ada lagi sebenarnya kes di Malaysia ni yang dibuktikan begitu. Cuma di negara luar memang ada. Di Korea banyak kes. Cuma mungkin sebab apa? Sebab apa di Malaysia ni tak ada kes jangkitan semula kepada pesakit COVID. Saya syak ada. Tapi kenapa tak dapat detect? Sebab bekas pesakit COVID tak perlu disaringan balik. Bekas, macam saya ni tak perlu disaringan lagi, tak perlu diambil swab lagi, kecuali kalau tiba-tiba saya mungkin kontak rapat kepada orang lain. Setakat batuk-batuk tu pergi hospital ambil ubat. Mungkin kerana COVID baru. Mungkin kerana new COVID come to me. Tapi saya mungkin dia orang kata tak apalah, ini mungkin kerana saki-baki COVID lama. So pergilah ambil ubat. Ambillah ubat batuk atau ubat demam. Mungkin saya tengah kena new COVID. Tapi kerana saya pernah kena COVID yang lama, jadi mereka beranggapan ini mungkin saki-baki COVID lama. Nampak tak? Itu masalahnya kepada bekas pesakit COVID. Walaupun kami telah pulih, COVID masih ada. Dan yes, kami boleh dijangkiti COVID yang baru. Tapi kalau aku ni kembali kepada COVID yang baru, mungkin aku tak layak buat swab test. Sebab kalau buat swab test, mereka mungkin kata ini ialah COVID lama. Nampak tak? Kan payah, kan complicated benda ni. Nampak tak? Okey. Ya. No, saya bukan marah ni Sarah Zainal. Ini bukan soal marah. Tapi ini soal kecewa. Kecewa sebab orang kita tak pernah faham. Orang kita ni tak faham, bukan setakat tak faham pasal apa yang berlaku pada kami. Mereka juga tak faham pasal istilah-istilah terma kontak rapat.
tak faham tentang macam mana COVID ini menular. Dan mula takut, dan mula skeptikal, dan mula paranoid, dan mula panik dengan apa yang berlaku ketika ini, tuan-tuan. Saya nak beritahu korang semua, korang setuju tak dengan saya? Okey? Kenapa sekarang kes terlampau tinggi? Okey? Saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Okay. Kenapa sekarang ni kes terlampau tinggi? Okey. Jawapan tuan-tuan, jawapan dia ialah kerana apa? Bukan kerana COVID-19 tengah datang dengan gila masuk Malaysia. Bukan kerana tiba-tiba COVID datang dengan hujan yang turun. Tak. Tapi kenapa... Tak, Kak Zihar, minta maaf. Jangan push saya. Saya tak boleh nak... Bukan saya tak mau calm down. Saya memang tengah penat pun. That's why saya memang ini style, ini memang cara saya untuk nak bercakap. Saya tak boleh cakap dengan pelan, kalau tak saya jadi lagi stuck. Saya kena push, saya kena go. Tak apa. Don't worry to me. Okay? Don't worry. Alright. Okay. Anda nampak tak? Saya dah mula hilang dengan saya punya point tadi. Sekejap. Okay, kenapa COVID-19 makin teruk dalam Malaysia? Okay, dengar. COVID-19 makin teruk dalam Malaysia, makin gila, makin banyak kes dalam Malaysia. Sebab apa? Sebab banyak ujian dibuat. Simple. Sebenarnya tuan-tuan, COVID-19 memang telah berada dalam komuniti. COVID-19 memang tengah gila dalam komuniti. Bukan sekarang, dulu lagi dah ada. Dulu lagi COVID-19 dah ada di mana-mana. Korang kata, cikgu, sekarang lagi teruk cikgu. Sekarang ni ada dalam pasar raya. Sekarang ada dekat sekolah. Sekarang ada dekat pasar. Sekarang ada dekat taman. Sekarang ada dekat hentian Kajang. Tak. Dulu lagi dah ada. Saya berani bercakap dengan cukup yakin. Dulu lagi dah ada. Di mana-mana. Cuma bezanya, tuan-tuan. Siapa ingat lagi live saya dulu? Saya pernah sebut dulu. Kalau zaman dulu, zaman dulu apa? Tak lama sangat pun. Tapi kalau dulu, orang kena COVID, tak tahu dia kena COVID. Sebab apa? Dia rasa demam. Dia rasa batuk. Selsema. Okey? Dia pergi hospital. Tuan, saya batuk. Saya demam. Oh, ni demam biasa ni. Nah, ubat. Sila balik makan. So, mungkin dalam tubuh dia ada COVID, tapi kerana dia tidak duduk di bawah kluster mana-mana, dia bukan kontak rapat, dia bukan PUI, dia bukan PUS, dia bukan balik overseas, dia bukan kontak rapat kepada orang lain, maka dia tak akan diambil swab test. Kalau ambil swab test, mungkin dia COVID. Faham tak? Jadi dulu, sebenarnya COVID dah ada di mana-mana. Cuma tak pernah dibuat swab test yang besar. Tak ada mass screening. Sebab apa? Sebab dulu punya amalan hanya 2 saja. Siapa masih ingat? 3 saja dulu. PUI, PUS dan juga SARI dan juga ILI. 3 kategori ni saja yang dibuat swab test. So now, kenapa sekarang ni COVID-19 jadi gila-gila, tuan-tuan? Ni, cikgu COVID nak share dengan korang ni. Statement ni juga dikongsikan oleh golongan-golongan anti-vaksin yang mengatakan, dia orang kata apa, memang COVID sekarang ni banyak sebab orang lebih banyak ujian dibuat. Dalam bab ni saya setuju dengan dia orang. Betul, saya setuju betul. Kenapa sekarang ni kes banyak? Sebab, tuan-tuan, kes bermula dengan cukup banyak apabila trace yang cukup hebat dibuat di Sabah. Kenapa tiba-tiba trace dibuat dengan cukup hebat di Sabah? Sebab kes dalam kategori tembok, benteng dan sebagainya yang melibatkan penjara, menular keluar penjara, menular kepada orang awam dan juga mass screening dibuat melibatkan semua PUI, semua kontak rapat yang melibatkan kluster benteng dan kluster tembok serta kluster di Lahad Datu. Bila saringan besar-besaran dibuat di Sabah dan dibawa pula kepada saringan bagi mereka yang pulang daripada Sabah di KLIA, siapa yang balik dari Sabah, semua kena dibuat saringan, maka lebih ramailah orang yang dikesan. Tuan-tuan masih ingat tak dulu ketika kita membuat saringan besar-besaran kepada parti, apa jadi? Maka banyaklah kes dalam kalangan parti di PTI. Katalah
Kan? Katalah, okey? Okey, katalah tidak ada saringan dibuat melibatkan penjara di Kedah. Katalah tidak ada saringan pun dibuat di penjara Alostar Kedah. Korang rasa banyak tak kes dekat kluster tembok di Kedah? Tak ada kes pun. Membawa kepada, okey, korang baca balik statement oleh Ketua Pengarah KKM semalam. Okey? Baca balik statement Ketua Pengarah KKM semalam. Apa yang dia sebut? Dia kata apa? Gelombang pertama, okey, third wave, gelombang ketiga sekarang ni yang berlaku sekarang ni di Sabah dan di Selangor sekarang ni, okey. Gelombang ketiga yang berlaku di Selangor ni ialah melibatkan punca utama tau. Dia kata apa? Kelompok ataupun kluster pertama yang berlaku di Selangor melibatkan gelombang ketiga ialah melibatkan kluster, dia panggil kluster apa tu? Yang melibatkan satu keluarga. Satu keluarga dia panggil kluster apa? Kluster apa semalam sebut? Kluster apa? Pergantian. First cluster yang datang ke Selangor melibatkan sebuah keluarga yang balik dari Sabah. Jadi terbukti first cluster di Selangor dalam third wave datangnya daripada mereka yang pulang dari Sabah, tuan-tuan. Bila lebih banyak kes-kes baru melibatkan kepulangan dari Sabah, maka banyak swab test dibuat, maka banyak saringan cara mass screening dibuat, maka muncullah banyak kes. Itu saja. Kluster Jalan Apas. Kluster Jalan Apas yang melibatkan sebuah keluarga yang pulang daripada Sabah. Jadi, sebenarnya, dipendekkan cerita, tuan-tuan, kes tinggi sebab banyak saringan dibuat. Okey, cuba korang, syoklah kalau sembang bab data ni. Kluster Jalan Ampas, bukan Ampas, Jalan Ampas. Jalan Ampas ke? Ampas ke Apas? Lupa dah saya. Syoklah sembang bab data ni nak bagi korang nampak sangat dia apa yang berlaku sekarang. Okey. Jap minum air. Betul EJ. Cuba buat saringan menyeluruh dekat negeri-negeri green. Berduyun akan detect positif. Betul. Cuba buat mass screening sekarang ni. Pantang demam je test. Demam test. Confirm ramai kena. Tapi sekarang ni masih lagi kita mengamalkan kaedah PUI, PUS. Kenapa tiba-tiba banyak pula kes dekat kilang bagai? Sebab majikan suruh buat test. Kalau tak buat, tak ada. Kalau tak buat, tak ada kes. Zero kes. Nampak tak? Baik. Cuba korang tengok. Cuba korang buka mata, buka minda korang. Tengok kepada data yang ada sekarang. Okey? Ya, Afarul. Memang ini saya cadangkan. Jangan marah saya, Afarul. Saya memang pernah mencadangkan supaya saringan dibuat dengan cara mass screening. Memang saya mencadangkan sebab apa? Sebab saya yakin banyak kes dalam komuniti. Tapi sekarang ni, jadi itu menjawab kenapa saya pernah sebut dulu. Jadi sekarang ni bila mass screening dibuat, bila kes banyak, normal lah. Itu poin saya, Afarul. Bukan saya nak menidakkan apa diorang buat sekarang. Saya bersetuju dengan apa diorang buat sekarang ni. Cuma saya nak orang faham. My point sekarang ni, saya nak orang faham. Kenapa kes tinggi? Sebab kes tinggi kerana banyak saringan dibuat. Itu saja. Kalau dulu pun banyak saringan dibuat, maka banyaklah kes yang dikesan. Yes, betul Rashid Jasri. Macam Singapura dulu, awal-awal dulu. Betul. Macam itulah. Saya bukan menghentam apa yang diorang buat sekarang ni. Saya amat-amat bersetuju. Dengan apa diorang buat sekarang ni. Okey. Tapi saya nak bagi tahu bahawa itu yang orang kena faham. Kenapa kes banyak? Okay, now come back to my point tadi. Okey, dengar sini . Cuba korang tengok data yang ada sekarang. Cikgu, jangan risau cikgu. Kes yang masuk banyak. Cikgu nampak tak kes yang pulih pun banyak? Tuan-tuan, hari ini 700 lebih kes baru yang dikesan. Tapi 500 lebih kes pulih yang juga direkodkan. Tuan-tuan, kenapa pula yang pulih ni banyak? Mudah je matematik dia. Matematik yang sangat-sangat mudah. Korang kena faham ni. Tolong bila orang tanya jawab benda yang sama. Simple je. Kalau 1 minggu yang lalu, kalau 10 hari yang lalu, okey? Kalau 10 hari yang lalu,
Ya, betul ni. Betul EJ. Saya nak semua orang faham supaya kita tak panik walaupun tinggi result dia. Betul. Bukan kita perlu panik, tapi tetap kena berjaga-jaga. Tak perlu panik pun sebab benda ni memang dah ada dalam komuniti. Engkau demam, pergi cek. Mungkin engkau tu COVID. Berapa ramai sahabat-sahabat saya yang kena dekat dalam ward tu, tak tahu pun kena dekat mana. Tiba-tiba demam, cek-cek positif. Baik, come back to my reason tadi. Okay. Kalau korang tengok data sekarang ni, yang pulih ramai, yang kena pun ramai. Kenapa yang pulih ni ramai? Ya? Adakah sekarang ni sistem kita semakin hebat? Dapat memulih orang dapat bagi orang pulih dengan cepat? Adakah kita dapat bagi orang pulih dengan cepat? Tak. Penipu besar. Kalau korang kata sekarang ni kita punya ubat semakin hebat, so ramai orang pulih sekarang ni, tak. Tak ada. Ini bekas pesakit COVID bernombor 12533 bercakap. Tak. Tak ada ubat pun COVID ni. Macam mana korang kata dulu tak ramai pulih, sekarang ramai pulih? Adakah sekarang ni semakin hebat ubat dia? Tak. Ubat tak ada. Tak ada ubat. Hai ya. Cuma kenapa sekarang ni ramai yang pulih? Sebab apa? Kalau 10 hari yang lalu ada 800 orang masuk ward sebab COVID-19, maka tak mustahil lah 10 hari lepas itu ada 600 lebih yang akan keluar. Sebab sekarang ni KKM mengamalkan kaedah, engkau cukup 14 hari kau punya tempoh pengeraman tu, tempoh kuarantin tu, engkau dah duduk dalam ward selama 14 hari, ataupun dia ambil kira daripada engkau hari pertama engkau swab sampai hari terakhir 14 hari tu, bercampur semua tu dapat total 14 hari, engkau boleh keluar ward. Engkau dah pulih. Tak, engkau belum pulih. Dulu yes. Dulu zaman-zaman geng-geng jemaah tabligh, zaman geng-geng budak-budak tahfiz, zaman geng-geng Uda Holdings, zaman yang baling tukul besi tu, yang apa atlet Malaysia tu, dulu betul. Dulu mereka memang telah pulih. Sebab dulu kaedah dia, tuan-tuan, dulu kaedah dia, sebelum engkau dibenarkan keluar wad, engkau kena buat saringan sampai engkau negatif. Engkau dah negatif, dia cek lagi, negatif, baru boleh keluar. Jadi engkau memang totally dah pulih sepenuhnya daripada COVID-19. Yang ramai-ramai keluar sekarang ni, hari ni ada lebih kurang 500 lebih keluar, dia orang dah pulih ke? Tak, dia orang belum pulih. Pesakit 12533 ni, yang keluar ni, dah pulih ke? Tak, aku belum pulih. Korang faham tak faham ni? Jadi sekarang maksud je tuan-tuan, besok pun ramai akan keluar. Lusa pun ramai akan pulih. Tulat pun ramai akan pulih. Tulat, tungging, terbalik, memang ramai akan pulih. Tak percaya, korang tengok data besok. Besok pun ada 400 lebih ke atas akan pulih. Saya ni ahli nujum ke? Tak, aku bukan ahli nujum. Aku baca kepada kaedah sekarang. Korang faham ke tidak? Okey. Hey, Cikgu Azrul, kau merapu ke? Tak merapu. Tanyalah orang-orang yang duduk dekat KKM. Tanyalah orang yang jaga wad COVID. Kan? Besok pun ramai orang akan keluar wad. Besok pun ramai. 400 lebih confirm keluar wad. 400 ke atas. Kalau salah, memang saya silap lah. Tapi saya bukan ahli nujum. Nak teka dengan betul. Tapi korang tunggulah besok. Banyak kes yang masuk 10 hari lepas. Banyaklah kes yang keluar selepas 10 hari lepas. Cuma sekarang masalahnya ialah banyak yang keluar ke masyarakat. Adakah masyarakat menerimanya? Ni tuan-tuan, bila orang dengar saya buat live ni, saya pula bercakap pasal tak, kami belum pulih. Maka lagilah orang akan skeptical, orang akan paranoid. Orang kata apa? Oi, bahaya ni. Bahaya ni sebab Cikgu Azrul ni 12533 ni belum pulih. Dia mungkin akan menyebabkan masalah besar kepada pesakit, kepada masyarakat. Dia mungkin akan bawa kuman yang lebih hebat daripada orang lain. Sebab apa? Dia dah memang, dia ni belum pulih. Tapi dibenarkan berada dalam masyarakat. Itulah korang tak mengaji. Mengajilah dulu. Belajar pasal COVID-19. Jangan skeptikal, jangan paranoid, jangan sembrono nak menuduh, nak berkata itu dan ini. No. Ramai yang masuk sebab banyak test. Kan? Faham tak?
Ramai yang masuk sebab banyak test. Ramai yang keluar sebab ramai yang masuk. Kami boleh? Tak. Okey, dah full stop. Faham? Saya tak perlu nak ulang-ulang balik. Sebab kalau saya ulang pun, benda korang takkan faham juga. Yang faham lah. Yang tak faham ni, macam mana 800 masuk, 500-600 keluar, tapi keluar ni tak pulih. Jadi diorang ni tak pulih. Diorang ni tak pulih. Jadi diorang kata dah pulih. Yang berjaya dipulihkan. Jadi yang tak pulih tu berapa, masuk berapa, tolak tepi kanan, campur yang baru masuk, meninggal bagai, lepas tu 6 meninggal. Tolak yang meninggal 6, masuk ICU 4 orang. Dah pening. Aduh, minum air dulu. Aduh. Ya ni khas. Saya wartawan. Tapi tuan-tuan, percayalah. Bagus apa yang diorang buat sekarang ni. Memperbanyakkan saringan yang diambil. Bagus. Tapi jangan korang panik melampau-lampau. Kalau tiba-tiba kes makin tinggi. Itu memang realiti dia, tuan-tuan. Cuma masalahnya, bila kes makin banyak dan bila bila melibatkan kluster-kluster baru yang lebih merisaukan, macam kluster-kluster macam sekolah lah, hentian kajang lah bagai, lepas tu melibatkan apa? Melibatkan shopping mall bagai, orang mula risau lah. Sebab kalau dulu orang tak risau sebab apa? Tak ada kluster kluster UYO pula. Kluster UO. Kluster Wan Utama. OU. Wan Utama. Tak ada kluster Pavilion. Tak ada kluster Mid Valley. Tak ada kluster KLCC. Tak ada Pavilion. Orang tak risaulah. Sebab tak ada apa. Setakat kluster Jemaah Seri Petaling. Kluster Tahfiz. Biasalah. Kami bukan orang tahfiz. Belagak lah. Dulu aku ni bukan orang tabligh. Aku tak risau apa. Sekarang ni, siapa pun kau, celah mana pun kau, pangkat tinggi mana pun kau, siapa pun kau, engkau keluar daripada rumah, engkau ada potensi untuk kena COVID-19. Engkau duduk dalam rumah apa boleh kena. Berapa ramai yang saya jumpa dekat Watt 43, duduk dalam rumah tak pergi mana. Tapi orang lain masuk, dia sampaikan amanat. Sampaikan amanat kepada dia. Sampaikan amanat COVID-19. Nah, aku transfer dekat engkau. Kalau dulu orang tak heran. Orang rasa macam, dulu kluster bla 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 bla. Aku ni bukan Seri Petaling. So aku ni selamat. Aku ni bukan tahfiz. Aku ni mak aku bukan bapa aku bukan ustaz tahfiz. So aku selamat. Sekarang tak, tuan-tuan. Sekarang ni mana-mana yang korang pergi, korang keluar je rumah, selangkah keluar rumah, korang terkategori sebagai orang yang berisiko untuk kena COVID-19. 100% korang berisiko tinggi. Itu je. Perlu risau. Tuan-tuan, saya nak kata COVID-19 ni terlampau bahaya pun tidak. Saya nak kata dia tak bahaya pun tidak. Berapa ramai yang meninggal sebab COVID-19? Yes, ramai. Maka golongan-golongan yang skeptikal ataupun golongan-golongan yang berfikiran negatif akan kata, COVID-19 tak bahayalah bro. Tak bahayalah. Sebab COVID-19 yang mati tu semuanya ada simptom. Bukan. Yang mati tu ada komplikasi. Yang mati sebab dia tu ada darah tinggi, kencing manis, penyakit paru-paru ke, jantung ke bagai. Jadi dia ni buah pinggang ke bagai. Jadi dia ni memang meninggal sebab dia ada komplikasi lain. Korang silap besar tau. Korang boleh follow balik, track balik. Kalau korang rajin cari balik 100 lebih kes yang meninggal tu, korang tengok balik ada tak kes yang zero komplikasi. Tak ada sebarang komplikasi. Bukan pesakit darah tinggi, bukan pesakit kencing manis, bukan pesakit jantung, bukan pesakit buah pinggang. Ada tak? Ada. Okey, korang kata mungkin dia meninggal kerana dia jadi sesak nafas. So, tak bahaya ke? Bahayalah tu. Sebab disahkan COVID-19, perangai buruk dia akan parking dekat kita punya saluran pernafasan. Dia parking dan dia menunggu di manakah part yang paling lemah untuk dia attack. Itu telah pun ditemui dalam kajian oleh WHO. Dia parking dekat somewhere di saluran pernafasan. Itu yang buatkan kita jadi macam payah bernafas,
Pernafasan kita macam semput, tak lancar, pernafasan yang pendek dan sebagainya. Kenapa? Dia parking dekat kita punya saluran pernafasan. Once dia nampak dekat part mana yang lemah, dia akan attack. So tak bahaya ke COVID-19 ni? Bahaya. Bahaya. Tapi bahaya COVID-19 sebenarnya tidaklah sebahaya macam kanser. Taklah sebahaya macam TB. Taklah sebahaya macam HIV. Taklah sebahaya macam taun. Taklah sebahaya macam denggi. Tapi dia still bahaya. Dan kenapa dia lebih bahaya? Kerana dia punya cara jangkitan dia, cara yang sukar diramal. Cara yang sukar diramal. Sentuhan boleh berjangkit. Rembesan air liur boleh berjangkit. Keluar rumah boleh berjangkit. Okey, sekejap saya berhenti sekejap. Betul, tengok kat TV banyak sebab komplikasi. Chill out. Betul, saya agree with you. Tapi ada tak yang tanpa komplikasi? Cuba cek balik. Senang je nak ajar korang. Kalau dia bentangkan 6 orang yang meninggal hari ni, yang mati hari ni, dia sebut komplikasi. Tapi ada yang seorang tu, dia dash, no komplikasi. Okey. Cikgu kalau ada orang semput macam asma tu, macam mana? Lebih kurang lah. Dia macam ni lah, nampak? Macam ni lah, nampak? Tadi mula-mula cakap, sedap je. Nampak? Dia dah mula rasa macam penat. Dia penat. Dulu saya ekstrim. Siapa kenal saya? Zaman-zaman saya buat live bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Saya laju. Saya bagi je. Nampak sekarang macam mana? Tak sedap langsung. Rasa macam penat je. Cikgu, adakah PRK Sabah punca COVID meningkat? Bukan PRK, PRN ataupun PRU Don Sabah. Tak dinafikan, ia juga menjadi punca penularan COVID-19 di Semenanjung. Di Semenanjung. Di Sabah ni, tak heranlah. Sana tengah buat mass screening. Tapi peningkatan COVID-19 di Semenanjung juga disumbangkan oleh kerana PRN Sabah tak dinafikan. Yes. Banyak kes yang berlaku yang saya jumpa dalam Wad 43 memang balik daripada PRN Sabah. Kalau tanya dia orang, kes kat mana? Sabah. Sebab apa kena Sabah? Sebab apa pergi Sabah? PRN. Semalam ada seorang Putri UMNO. Tak mau sebut nama dia tapi dia kena dekat Sabah. Ketika mengiringi calon. Yang bestnya calon tak kena. Calon tak kena, dia kena. Allahu Akbar. Hai. Kan? Nampak tak? Sebab Sabah. Yang saya jumpa lagi mengiringi timbalan menteri untuk PRN Sabah. Kena. Dia kena. Yang menteri kena tak? Tak kena. Yang seorang lagi pula, dia buat setup Google Meeting untuk menteri di Sabah. Untuk apa? PRN Sabah. Kena tak? Dia kena. Menteri? Tak kena. Pegawai menteri? Tak kena. Orang kanan menteri? Tak kena. Orang-orang lain? Tak kena. Engkau? Aku kena. Sama dengan saya pun. Saya pergi Sabah, saya buat coverage pasal PRN Sabah. Saya pergi dengan ramai orang. Apik tak kena. Ikuan tak kena. Kak Vina tak kena pun. Jun Inanam tak kena. Saya kena. Kenapa saya kena? PRN Sabah. Nampak tak? So kalau nak kata, adakah PRN Sabah juga menjadi punca kepada COVID-19 ni merebak? Yes, mungkin berlaku di Semenanjung. Ya, betul. Okey, saya sambung lagi. Dia dah masuk je Wad, sampel darah akan diambil, tak kira parti ataupun bukan. Dan saudara boleh tahu tak kalau ada komplikasi lain? Yes. Soalan yang baiklah. Sebab tu lah dia orang ambil darah. Masuk Wad 2 kali je saya ambil darah. Dia ambil, tapi yang best tuan, aku ni kenapa belah kanan belah kanan. Kenapa belah kanan ya? Mula-mula tuan-tuan, hari pertama saya masuk Wad, dia ambil darah belah kiri. Dia ambil darah belah kiri. Darah keluar banyak. Tujuan ambil darah nak tengok kita ni ada apa tak? Ada apa-apa masalah lain tak? Ada apa-apa problem lain tak? Dia ambil sampel darah. Hari yang ke-5 saya dalam Wad, dia ambil belah kanan. Time tu tuan-tuan, 5 lubang dia buat. Darah tak keluar. Saya nampak, saya mula-mula tak mau tengok. Lalu bila tengok, dia punya cucuk, darah tak mau keluar. Dia ambil belah kiri baru keluar. Reason dia ambil darah kami untuk nak dibuat satu, nak dilihat apa nama kalau ada lain-lain penyakit. Yang kedua, dia nak buat satu ujian untuk research mereka. Tuan-tuan, bersembang pasal research. Sekejap.
Sembang pasal research tuan. Sembang bab research. Okey, sembang bab research. Sebenarnya tuan, kementerian tengah ada satu step forward. Saya tak sure sama ada diorang dah share tak dalam sidang dalam sidang media. Kami pesakit di Wad 43 dah tahu dah. Kementerian tengah buat satu step forward penemuan. Mereka tengah buat kajian sama ada boleh ataupun tidak saringan ataupun mengambil sampel tanpa lagi dengan cara swab. Swab maksudnya jolok tekak dengan jolok hidung. Itu swab test. Tapi mereka tengah buat ujian, adakah boleh saringan dibuat dengan hanya mengambil sampel air liur. Ludah aja diorang buat test. Diorang tengah buat test sekarang. Dekat COVID-19, berapa ramai pasien sekarang ni yang diambil dua ujian. Diorang ambil swab dan diorang ambil ludah. Nak tengok sama ada boleh tak dengan ludah ni boleh dapat result dia tu positif ataupun negatif. Kalau boleh dengan cara ludah, lebih mudah lah. Engkau lalu ludah, pung. Lalu ludah, pung. Lalu ludah, pung, buah nama. Ludah, pung, buah nama. Kalau boleh, lebih mudah. Lebih mudah. Tak perlu lagi dia orang nak, lock jam tangan. Kena bagi nampak sikit lah. Kena bagi nampak lah. Okey. Apa nama, tak perlu lagi nak duduk, buka mulut. Saya masa time dia ambil saya punya sampel tekak ni, saya batuk ke muka dia. Tengah ambil, saya batuk ke muka dia. Sebab apa? Sebab dia tekan sampai ke tekak tu. Kan? Sakit, Jasmine. Sakit, tekak sakit. Hidung okey, tekak ni. Sekejap, minum air dulu. Cukumin. Masa di Sabah, ada tak pakai mask? Sila baca buku saya. Sebab aku tak pakai mask, aku langgar SOP lah aku kena. Inilah dia satu pengajaran untuk semua. Baca buku saya, korang akan faham. Korang akan faham kenapa Cikgu Azrul korang ni kena COVID. Korang akan faham kenapa saya marah sangat bila orang langgar SOP. Sebab saya dah kena dah. Punca utama sebab langgar SOP. Baca buku saya. Buku Cikgu COVID kena COVID. Alright. Afiq, boleh tak ambil sampel darah aja untuk cek? Boleh Afiq, tapi tu orang panggil RTK antigen. Itu bukan swab test. Keputusan melalui sampel darah tak setepat keputusan melalui swab test. Okey, faham Alamak Abang Long, waalaikumsalam Abang Long. Okey, minum air apa? Saya minum air suam dengan air lemon. Saya tengah nak bagi dia lega balik lah, kan? Belum okey lagi ni, hidung masih lagi sumbat, tekak masih lagi sakit. Alright. Baik tuan-tuan. Sambung lagi tuan-tuan. Baik. Sekarang saya nak sampaikan satu cerita yang agak pilu sebenarnya, agak pilu. Bercakap pasal bekas pesakit COVID-19. Sebenarnya kami tuan-tuan, saya sendiri, kawan-kawan yang lain, kami nak merayu sikitlah. Nak merayu kepada semua masyarakat. Tolong faham, tolong belajar. Tolong belajar, tolong mengaji. Bila saya bercakap pasal data, bercakap pasal kaedah, bercakap pasal cara COVID-19 menular, korang tak apa nak dengar dengan betul. Korang anggap saya ni sekadar bercerita. No, dalam dia ada isi tuan-tuan. Korang kena faham macam mana COVID merebak. Ini tidak tuan-tuan. Antara yang PM saya semalam, minta maaf kalau yang dengar ni ada antara mereka yang semalam PM saya. Jangan marah kerana saya petik korang punya PM tu. Ada yang PM saya semalam, cikgu, kalau kami kena, okey dengar betul. Kalau boleh tulis. Tulis. Cikgu, kalau kami kena ambil saringan, kami perlu tak? Sebab kilang suruh kami semua buat swab test. Okey. Lepas kita buat swab test, adakah kami perlu kuarantin di rumah atau di kilang? Boleh tak kami balik ke rumah, jumpa dengan family? Baik. Saya pun first soalan saya pada dia. Kenapa korang kena buat swab test? Ni dengar betul. Tolong faham betul. Jangan korang terus pantang swab test je, dia ni dah kira banduan, tahanan reman. Macam kita sekarang lah. Baru reman, belum salah lagi, dah kita hukum dia. Dah kita cerca dia.
Baru reman. Belum lagi masuk banduan. Belum lagi masuk penjara. Baru reman. Dah cerca dia. Sama juga. Baru swab test. Dah kita pandang buruk dengan dia. So, saya pula tanya dia. Kenapa engkau diminta untuk buat swab test? Kenapa kilang suruh engkau buat swab test? Dia kata apa? Sebab ada patient, sebab ada seorang daripada pekerja kilang yang disyaki COVID-19. Sebab apa? Sebab apa pula dia disyaki? Sebab dia ada simptom. Dengan penuh yakin. Sebab dia ada simptom. Apa simptom dia? Dia demam teruk, cikgu. Dah seminggu demam. Batuk-batuk. Demam, batuk-batuk. So, dia ni ada simptom. Maka, dia ni disyaki COVID-19. Jadi, kami semua kena buat swab test. Oh, pantang demam COVID ni. Lepas tu pula, saya pun tanya dia balik dia. Saya pun tak tanya lagi. Siapa yang akan buat swab test? Swasta ke kerajaan? Swasta je. So, maksud dia, kilang tu sendiri yang atas usaha dia nak buat swab test kepada pekerja dia. Tapi yang bengong kilang ni pula, yang bengongnya pula ialah orang-orang kilang ni tak diberitahu sebenarnya kenapa dia orang kena buat swab test. Hanya diberitahu kerana ada member dia orang ni yang disyaki COVID-19. Lepas tu soalan dia sambung lagi. Cikgu, kalau kami kena buat swab test, adakah anak bini kami pun kena buat swab test? Nampak tak kefahaman orang kita? Yang Mamat tadi ni, dia baru suspek. Baru demam. Result dia belum keluar lagi ni. Dan kalaulah result dia keluar, betul Mardi, itu langkah keselamatan. Saya setuju sangat. Mardi, saya setuju sangat dengan apa yang kilang dia buat. Tapi tak perlulah sampai satu kampung kena buat swab test. Ini namanya panik. Ini namanya panik melampau. Okey. Yang kilang kena buat swab test satu hal. Kenapa family pun kau sibuk nak fikir adakah anak saya kena buat swab test, bini kena buat swab test. Kenapa pula yang Mamat punca utama ni belum positif pun lagi? Dan kalaupun dia positif, siapa kontak rapat dia? Adakah semua pekerja kilang tu kontak rapat dia? Tak juga. Ini orang tak faham. Ini orang tak faham pasal macam mana COVID-19 ni dia merebak. Ya. Okey, betul Abang Nawas. Okey. Dia panik terlampau. Okey, kalaupun dia positif, belum pasti lagi bini kat rumah. Bini, okey contoh. Kawan saya positif di pejabat. Kawan saya positif seorang saya punya member positif di office. Saya pekerja yang sama di bangunan yang sama. Adakah saya kena buat swab test? Ya, sebab saya bekerja di kilang yang sama. Tapi saya mungkin tak jumpa dia. Sebab saya duduk rumah. Saya work from home. So, adakah saya yang sama kilang dengan dia kena buat swab sebab saya sama kilang dalam borang, dalam surat, dalam rekod, saya pekerja kilang yang sama. And then, bini saya, anak bini pun kena buat swab test. Apa gila? Nampak tak? Tambah lagi lebih bengongnya bila Mamat ni negatif. Takkan naya habis sampai kan bini kena buat, anak kena buat. Ini namanya skeptikal. Bukan masalah, saya faham. Bila korang kata tadi, bila tadi dia sebut pasal langkah pencegahan, saya faham ini pencegahan. Tapi kerana paranoid inilah yang menyebabkan berduyun-duyun orang pergi buat swab test. Okey, cikgu nak buat swab test supaya bila buat swab test, kalau dia tu negatif, okeylah kita lega lah. Tuan-tuan, adakah confirm dia buat swab test hari ni, dia confirm lega? Tak tentu tuan-tuan. Mungkin time tu dia sihat, time lain dia kena balik. So sama aja. So cubalah tengok, trace balik. That's why kementerian punya sistem. Last kali kita bangun kerja, betul Syam Kuala. That's why kaedah dia macam mana yang KKM buat. Contoh, dengar sini. Ini merujuk pada kes saya. Okay? This is refer to my case. Allahu Akbar. Nampak tak? Betul Firdaus Saleh, COVID ada je yang tak ada simptom. Betul. Tapi masalahnya,
Kalau macam tu, matilah wo. Semua orang kena buat swab test. Semua kena buat swab test dalam Malaysia ni. Bila angka naik, korang panik. Bila angka naik tinggi-tinggi, korang panik. 800 lebih. Oh, 800 lebih. Mati. Kita dah kiamat. Dah kiamat. Bila semua orang pergi buat swab test, ramai-ramai buat, angka naik, korang panik. Betul korang marah pula. Kenapa lambat result keluar? Ini masalah dia. Bila kata skeptical. Bila kata dia terlampau paranoid. Contohnya, simple je. Saya bagi saya punya contoh. Saya ni, this is passion bernombor 12533. Nombor badan saya tuan, 12533. Okey, dengar sini. Saya kena COVID-19. Okey. Apabila saya disahkan, confirm ada nombor badan 12533, mendaftar di Wad 43, di Katil 33 pada 4 hari bulan 10 tahun 2020 pada jam 11.45 malam. Apabila saya confirm saja jadi pesakit COVID-19, maka PKD ataupun Pusat Kesihatan Daerah akan call saya. Saya dekat Wad ni. Dia orang call saya ni. Dia orang dah buat contact tracing. Cik Azrul, pada sekian-sekian hari bulan, Cik Azrul pergi ke mana? Saya berada di sini. Dia orang akan track 14 hari punya rekod. Siapa yang jumpa dengan Cik Azrul dekat sana? Ada tak orang yang rapat dengan Cik Azrul? Siapa sebilik dengan Cik Azrul? Cik Azrul pergi interview siapa dekat Sabah? Saya sebut habis nama. Saya pergi interview dengan Datuk Seri Hajiji, Ketua Menteri Sabah. Saya interview dengan Datuk Seri Saleh Said Keruak. Saya interview dengan Bung Mohtar. Saya interview dengan semua nama saya sebut. Dan untuk makluman korang, KKM telefon semua VIP tu. Dan diorang dikendaki buat swab test. Sebab apa? Saya berjumpa diorang, interview diorang one to one dalam tempoh lebih 15 minit. Interview panjang tuan-tuan. Sejam lebih interview. Jadi, kemungkinan saya telah pun merebakkan COVID pada mereka. Mungkin kalau saya dah kena sebelum itu. Dia orang trace lagi. Siapa lagi jumpa dengan Cik Azrul? Di Sabah, di Semenanjung. Sampai ke rumah. Isteri jumpa tak? Isteri bersalaman tak? Isteri duduk serumah tak? Siapa lagi? Dia orang trace, dia orang detect, sampai dia orang cari sampai siapa saja yang ada kontak dengan saya. Dia orang tak suruh pun mak saya di Kedah buat swab test. Dia orang tak suruh pun mak mentua saya buat swab test. Dia orang tak suruh pun bos saya dekat office buat swab test. Dia orang tak suruh pun pilot flight buat swab test. Nampak tak? Jadi sekarang cerita dia bukan semua orang kena buat swab test. Bukan seorang kena. Sekejap Ikhwan. Biarlah, ini semua geng-geng anti-vaksin dah masuk dah. Selamat datang anti-vaksin group dalam saya punya live. Thank you, welcome. Okey, baik. Bukan semua orang kena buat swab test. Bukan saya kena, mak saya di kampung kena buat swab test. Ini masalah dengan orang kita. Dan ini yang berlaku kepada seorang yang saya nak share ni. Seorang pesakit Wad 43, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada dia? Dia sekarang ni, tuan-tuan, bapak dia kena buang kerja. Sebab apa? Sebab dia positif. Family dia dekat Sabah dikecam, dipinggirkan. Kenapa? Kerana family dia kat Semenanjung positif. Gila tak gila? Okey. Dia PM saya. Dia kata, cikgu, tolonglah cikgu sampaikan kepada masyarakat apa dia yang berlaku pada diri dia, dan minta masyarakat ni faham. Tolong faham, tolong buka minda, jangan skeptikal, jangan paranoid. Yes, betul Cik Angah Yan. Kontak rapat je kena. Betul Firdaus. Baik. Apa yang berlaku pada dia? Dengar ni. Kesian dia. Kesian, malang nasib dia. Dia ni, family dia pergi Sabah. Dia tak pergi. Dengar cerita Dengar betul cerita ni. Kesian dia. Family pergi Sabah. Dia tak pergi. Dia stay di college. Dia stay di college. Sebab dia ada exam. Dia tak pergi. Family dia balik dari Sabah. Okey. Dan family dia balik dari Sabah, dan family dia tak perlu dibuat saringan sebab family dia balik sebelum
27 hari bulan. Untuk makluman semua, kerajaan menetapkan siapa yang balik selepas 27 hari bulan sahaja yang perlu dibuat saringan. Bawah daripada itu tak perlu kecuali dia bergejala. Baik. Jadi, family diorang ni balik, tak adalah buat saringan. Okeylah. Tapi tiba-tiba abang dia ada gejala. Dan abang dia ambil saringan di swasta. Yang brother ni, yang budak ni di college ni, dia dah habis semester, dah habis belajar dan dia nak balik, nak hantar barang-barang dia ke rumah sebab nak keluar hostel. Dia masa dia tanya abang dia punya result dah negatif. Faham? Saya ulang, abang dia negatif. Jadi dia pun balik ke rumah, hantar barang, tak habis, dia pergi balik ke college, berjumpa dengan kawan-kawan, ambil barang lain lagi, sebelum balik dia salam dengan semua orang sebagai tanda perpisahan. Hari terakhir dia bersama dia orang, salam perpisahan. Dia pun balik ke rumah. Balik ke rumah letak barang semua, bagai. Okey? Tiba-tiba abang dia tu, simptom dia masih ada, dia buat saringan kedua dan tiba-tiba dia positif. Bila dia positif, cek semua family. Semua orang dalam family dia positif. Apa jadi dekat mamat yang tadi ni? Mamat yang college ni, dia positif juga. Dia bagi tahu pada pengurusan college yang dia positif. Maka apa yang pengurusan buat, siapa yang ada dekat hostel, semua kena stay, quarantine dan diambil saringan. Mereka yang balik kampung, diminta balik semula, diminta untuk buat saringan di tempat mereka. Okey? Tuan-tuan, apa yang berlaku dekat dia? Dia terima satu message. Dia forward ke saya apa nama message suara tu. Voice note daripada kawan dia. Dia orang maki dia kau-kau. Siap kata apa? Siap kata keluarga babi pun tak sehina keluarga korang. Keluarga korang ni lebih hina daripada keluarga babi. Nampak tak? Dia orang kecam dia gila-gila punya. Dia orang kutuk dia gila-gila dia orang maki hama dalam dia punya voice note. Kesian tuan-tuan, kesian. Satu cerita, dalam nasib dia malang. Bapak dia pula tuan-tuan, bapak dia yang juga positif COVID-19, bapak dia ni ditamatkan kontrak pekerjaan. Sebab tak tahu kenapa, tiba-tiba tamat kontrak pekerjaan. Keluar-keluar wad, nak pergi kerja, dikabarkan kontrak ditamatkan. Kalau korang dengar lah voice note tu, korang naik bulu roma tau. Marah tau. Kecewa dengan orang kita. Dia punya hina sampai ke tahap dia kata apa, keluarga korang ni lebih hina daripada babi. Korang dengar, kalau korang dengar, korang rasa macam, ya Allah, saya dengar voice note tu, rasa macam, Allah, kenapa ni? Kenapa teruk sangat ni? Kenapa teruk sangat ni? Sampaikan keluarga korang lebih hina daripada babi. Apa benda ni? Betapa teruknya orang kita ni. Bapak dia pula ditamatkan kontrak pekerjaan. Seorang lagi tuan-tuan. Dia dah lah balik daripada Sabah. Dia punya jaga diri dia tuan-tuan. Dia buat swab test. Dia kuarantin diri dia dekat hotel. Dia tunggu result. Tak balik ke rumah dia dekat Utara Semenanjung. Dia stay dekat sebuah hotel di KL. Nak tunggu result keluar. Punyalah dia jaga diri dia. Tak nak kena ke orang. Takut dia positif. Tiba-tiba betul dia positif. Dibawa ke Wad 48 di Sungai Buloh. Wad 48 Sungai Buloh. Bawa ke Wad 48, diasingkan di sana sampai dia hari yang ke-14 dia boleh keluar. Dia boleh keluar. Tuan-tuan, dia boleh keluar. Kawan baik ambil dia dekat Wad untuk bawa balik. Kawan baik ambil dia dekat Wad untuk bawa balik. Apa jadi tuan? Apa jadi? Kawan baik dia ni, bila kata majikan tahu yang kawan dia ni pergi ambil budak, pergi ambil akak ni, pergi ambil bawa balik, akak ni dah keluar Wad. Akak ni sama dengan saya. Puan ni, Wad 48 ni, sama dengan saya. Pesakit yang dah pun dibenarkan balik, yang telah pun disahkan tidak akan menjangkiti orang lain. Orang yang ambil dia ni,
Bila majikan tahu yang dia tu ambil orang ni tidak dibenarkan bekerja. Diminta kuarantin di rumah. Apa bodohnya? Kenapa skeptikal sangat? Kenapa pandang kami sehina itu? Sampaikan orang yang ambil ni, contohnya, saya ni keluar wife saya datang ambil saya. Okey? Bawa balik. Wife saya diminta kuarantin di rumah, jangan pergi kerja. Apa benda ni? Dia dah bebas. Dia dah dah kata dia tu sudah tidak akan menjangkiti orang lain. Orang yang ambil dia, bila bocor rahsia orang tu ambil dia, orang tu tak boleh pergi kerja. Orang tu dihalang pergi kerja. Kolej mana? Tak boleh lah. Helmi, tak boleh lah. Kalau saya sebut nama kolej, orang tu pula yang akan malu. Kesianlah dia. Belum selesai, tuan-tuan. Tadi saya sebut, kakak ni, puan ni, dia kuarantin sendiri kat hotel, kan? Dia pergi masuk wad dan dia balik. Orang ambil dia, orang tu tak boleh pergi kerja. Tiba-tiba dapat tahu oleh pengurusan pihak sekolah. Pihak sekolah tahu yang mak ataupun yang puan ni positif. Pihak sekolah menghalang anak puan ni pergi sekolah. Sedangkan anak dia ni tinggal di utara. Tak jumpa pun. Puan ni berada di hotel. Balik Sabah duduk hotel kuarantin. And then pergi ke Sungai Buloh, Wad 48. Tak balik rumah pun lagi ni. Tapi bila tahu yang dia positif, anak di utara tak boleh pergi sekolah. Dihalang pergi sekolah. Adakah COVID-19 penyakit keturunan? Mak kena, anak kena. Anak di utara ni, mak di Sungai Buloh. Apa kena mengena jarak yang jauh ni? Nampak tak skeptikal yang bodoh masyarakat kita? Nampak tak betapa dia orang ni terlampau sangat? Ini cerita yang unik tuan-tuan. Bila orang PM saya bercerita, sangat-sangat unik cerita dia orang. Kadang-kadang saya macam terfikir, betul ke semua ni berlaku? Betul ke seteruk ni COVID-19 sampaikan, betul ke seteruk ni orang kita? Sampaikan pandang seteruk ni. Dan kelakar, betul. Apa nama Puan Kamariah? Kelakar. Apa kena mengena anak dia di utara, dia yang di Selangor, tiba-tiba anak dia tak boleh pergi sekolah sebab mak dia kena dekat Selangor. Cerita dalam wad. Apa dia tu, Afandi? Proses dalam wad. Proses apa tu? Saya tak pernah diambil apa-apa, tak pernah dirawat. Jangan. Proses dalam wad. Bila saya confirm, sebab saya nak bagilah sikit. Saya nak bagi sikit lah kronologi lah. Macam mana saya dibawa ke wad. Sebab ni soalan yang baik. Saya pun nak tamatkan live saya sebab saya pun dah mula rasa macam penat sikit. Cuma saya nak beritahu itulah dia, bodoh piang. Betul lah bodoh piang, Faizal. Bodoh piang, Allahai. Kesian Nak sebut nama, nak sebut perkataan bodoh, kesian pula. Tapi itulah dia realiti dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila saya disahkan positif COVID-19, saya disahkan positif. Bila kata saya dapat je satu surat daripada WhatsApp, COVID-19, dia sebut apa? Coronavirus COVID-19 detected. So saya pun diminta untuk bersiapkan diri. Ambulans datang ambil saya. Jangan risau. Dulu orang kata apa? Oh, kalau dengar bunyi ambulans, miung. COVID. Tak ada dah. Tak ada. Ambulans tak bunyi pun. Dia datang ambil saya tak bunyi pun. Orang tak perasan pun. Kalau orang mungkin keluar rumah nampak lampu menyala mungkin lah. Tapi tak ada kecoh pun. Saya naik ambulans tenang je. Driver ambulans relax je pun. Tak perlu risau pun. Dia relax je buka pintu masuk dan dia bawa saya pergi ke Wad 43. Sampai Wad 43, tuan-tuan, tak boleh pijak lantai. Kami kena tunggu dalam ambulans sampai orang
Yang pegang kunci buat 43 datang. Kunci dia bukan dekat bukannya dia letak dekat depan pintu. Guard jaga, tak ada. Kunci ni dia simpan dekat office. Tak semua orang boleh buka, tuan-tuan. Nampak tak betapa dia orang kurung kita orang ni? Okey. Dia pergi ambil kunci, dia buka pintu, baru boleh turun ambulan. Baru boleh buka pintu ambulan, turun dan berjalan masuk ke ward. Depan saya, tuan-tuan, 4-5 orang nurse yang menunggu nak ambil rekod, nak apa dia bagi? Dia bagi saya sarung bantal pakai buang tau. Bukan sarung bantal kain tau. Sarung bantal macam sarung bantal plastik. Macam sarung bantal plastik dengan cadar yang juga sama material dia, yang pakai buang punya. Lepas tu dia bagi saya selimut dan tu je. Dia tak ada pakai PPE pun. Dia bagi macam tu je. Dia bagi macam tu. Dia pakai mask je. So menunjukkan bahawa jangan risau. Cukup dengan mask dan jaga jarak kita. Selamat. Depan ni pasien COVID ni. Depan ni Cikgu Azul ni pasien COVID ni. Tapi dia selama je. Pakai mask, jarak dia bagi. Dan jangan ada sentuhan. Dia pun tak pakai glove pun. Saya masuk ke ward. Duduk katil. Pagi besok baru dia ambil darah. Dia ambil darah. Darah dia ambil. Pecah bibir. Okey, dia ambil darah. Besok petang, dia buat X-ray. Yang best, tuan-tuan. X-ray ni. Jarak dia hanya 30 meter je pun. Tapi naik ambulan. Bermaksud kami nak pergi mana pun naik ambulan. Nak pergi mana pun, nak pergi ke sebelah tu pun naik ambulan. So antara ujian yang dia buat ialah dia ambil X-ray, dia ambil darah. Dan setiap hari dia orang buat ujian, dia orang cek BP, dia orang cek suhu, dia orang cek apa lagi? Dia orang cek BP, cek suhu, cek oksigen, and then tak ada apalah. 2 kali sehari. Tu je. Dia bagi ubat kalau kita ada simptom. Saya batuk, dia bagilah ubat batuk dengan ubat sesama. Tu je. Tak ada apa pun. Nak cerita pasal benda yang panjang lebar, pasal dalam wad, tak ada apa pun. Beli buku lah nanti. Beli buku saya nanti. Okey. Boleh. Minum air. Thank you. Sebenarnya saya dah mula stuck. Saya dah mula macam, saya tak boleh macam terlampau lama bercakap kot. Saya dah mula rasa macam penat. Pening sikit. That's why saya macam fikir panjang nak buat live hari ni. Sebab hari ni rasa macam penat sikit lah. Tadi bila saya terbaca satu komen ketua pengarah, dia kata memang ada kajian mengatakan pesakit COVID macam kami ni, bila dah keluar daripada ward, kami mungkin akan berdepan dengan situasi mudah penat dan amnesia. Amnesia ni apa? Amnesia ni maksudnya apa? Amnesia maksudnya payah tidur. Entah. Okey. Faktor usia kan. Betul lah. Usia pun satu hal juga. Saya memang penat lah. Dia rasa macam napas saya sangkut. Okey, baik. Tadi ada yang pasal yang kata, yang komen pasal COVID ni hanya satu konspirasi. Ia hanya satu konspirasi yang sebenarnya dibuat-buat. Saya nak beri satu penegasan pada mereka yang sedang mendengar ni. Sampaikan pada mereka semua. COVID, virus tetap makhluk Allah. Itu je. Engkau buatlah konspirasi apa pun. Engkau buatlah apa benda sekalipun. Bill Gates ke siapa ke, virus tetap makhluk Allah. Dia menyerang dalam tubuh kita dengan izin Allah. Dia masuk melalui rongga-rongga aku dengan izin Allah. So berfikiran lebih terbuka, lapangkan dada, jangan terlampau skeptikal, jangan terlampau suka menabur fitnah, mengatakan itu dan ini. Semuanya dengan kuasa Allah, dan dia memang wujud. Ini bukan amnesia ni memory loss. Alamak, janganlah doa-doa lah. Saya ni tak sampai ke tahap tu. Dia bukan dibuat-buat. Ia realiti. Kalau korang pergi ke wad 43, korang pergi ke wad 48, wad 36, wad 33, wad 57, wad 5A, wad 5B, korang akan tahulah yang COVID ini benar.
Yang COVID ini benar. Yang penyakit ini benar. Konspirasi juga mungkin benar. Tapi semuanya benar-benar berlaku, tuan-tuan. Ini bukan dibuat-buat. Mereka yang batuk, batuk itu benar. Mereka yang hilang deri pernafasan, macam sekarang ni, nak bernafas payah, ini benar, bukan buat-buat. Mereka yang makannya tak rasa, mereka yang makan hilang deri rasa, itu benar. Mereka yang tiba-tiba rasa nak pitam, itu benar. Mereka yang tiba-tiba rasa macam jalan terhuyung-hayang, itu benar. Mereka yang tiba-tiba jadi senak perut, cerit-berit, itu benar. Mereka yang tiba-tiba hilang pernafasan, terpaksa dikomakan sampai menemui ajal dia pun itu benar. Jadi kalau korang kata ini semuanya satu dusta, sebenarnya korang yang berdusta. Kalau korang kata ini semuanya satu tipu helah kuasa barat, tahu tak yang mereka takkan mampu, tak ada manusia yang mampu untuk mencederakan kita kecuali dengan izin Allah. Tak ada siapa yang mampu buat engkau pening kepala kecuali dengan izin Allah. Tak ada siapa boleh kata engkau akan kena COVID-19 kecuali dengan izin Allah. Tak ada siapa pun yang akan tahu yang saya akan jadi pesakit COVID bernama 12533 kecuali dengan izin Allah. Tak ada siapa pun tahu yang cikgu COVID yang selalu bercakap pasal COVID ni, akhirnya cikgu COVID kena COVID. Tak ada siapa pun yang tahu, tapi ini semua dengan izin Allah. Jadi, buka dada, tenangkan hati, buka jiwa korang. Jangan suka menabur fitnah. Jangan suka-suka hati menabur fitnah. Jangan sekali-sekali korang meletakkan pesakit COVID sebagai orang yang hina. Jangan sekali-kali korang kata kami ni musuh masyarakat. Nak keluar rumah, orang takut. Nak rapat, memang tak boleh rapat. Saya pun tahu. Saya pun tahu sekarang, tuan-tuan. Saya pun tahu pakai mask, jangan rapat dengan orang. Sebab saya masih lagi kena amalkan SOP. Walau siapa pun kau, aku tak kebal. Orang lain pun tak kebal. Saya keluar rumah, saya pakai mask. Saya nak jumpa orang, saya pakai mask. Tadi ada orang hantar kat saya barang. Saya jumpa dia depan rumah, saya pakai mask. Saya pakai mask. Saya tak nak saya ini jadi punca, orang lain pula yang akan jadi masalah. Tapi, janganlah skeptikal sangat. Sampaikan kau kata keluarga dia macam babi. Kau halang anak dia pergi sekolah. Kau pecat bapak dia dari kerja. Apa yang korang nak sebenarnya? Korang menghukum orang yang ditimpa penyakit. Adakah korang yakin korang tu tidak akan dikenakan penyakit? Tuan-tuan, satu perkongsian tuan-tuan. Satu mesej saya terima tadi daripada seorang yang juga daripada kluster di Sabah. Dia kata, cikgu, selama saya balik ke Semenanjung, cikgu, keluarga saya di Sabah, di pulau, cikgu, dia orang hina, dia orang kutuk, dia orang kata keluarga ni keluarga yang bawa masalah. Macam-macam dia orang kata. Antara yang paling hebat berkata-kata ni ialah jiran rapat sebelah rumah yang kutuk, kata dia orang ni masalah, jangan bagi dia orang keluar rumah. Jangan dekat dengan dia orang, jangan bagi dia orang ni pergi surau. Jangan bagi dia orang ni bercampur dengan orang lain. Dia ni bahaya sebab saudara mara dia di Semenanjung dah positif pun COVID-19. Jadi jangan, hati-hati dengan dia orang ni, tuan. Itu antara cercaan yang dikeluarkan oleh jiran sebelah dekat Sabah tu. Tapi dia kata, cikgu, tapi minggu lepas jiran itu akhirnya satu keluarga positif COVID-19 bukan sebabkan yang rumah ni pun. Dia orang positif sebabkan kena dekat tempat lain. Nampak tak kuasa Allah? Nampak tak kuasa Allah? Kau nampak ke tidak? Engkau mengutuk orang, engkau mengata orang, engkau menghina orang, akhirnya engkau yang menjadi mangsa COVID-19. Siapa yang tahu? Engkau tahu tak? Engkau rasa engkau akan kena tak? Ini bukan cerita bohong, tuan. Ini yang saya terima. Perkongsian daripada pesakit COVID-19. Saya ni ada banyak siri-siri yang saya dapat simpan. Saya ni ada banyak cerita pasal orang yang kena COVID-19. Saya ni ada banyak cerita saya dapat dalam Watt 43. Betul? Kan? Dia kena. Nak kata apa sekarang ni? Kau nak kata apa sekarang ni? Akhirnya, dia pun tak boleh lagi berkata-kata. Sebab akhirnya dia juga positif COVID-19. Okey. Jadi saya kira itulah dia. Untuk hari ini saya kira saya perlu rehat. Dah lebih pun sejam setengah saya bercakap.
Saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang bersama dengan saya pada malam ni. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Support pencerita. Boleh follow saya punya grup dari wartawan pencerita dekat Telegram. Come, join kita. Dan saya harap buku saya ini akan keluar pada, insya-Allah akan dilancarkan, akan dijual secara rasminya pada 11 November. So kalau korang nak, korang belilah buku saya. Support saya. Dan saya juga seru kepada semua yang tengah tengok live ni, kalau ada yang ingin menyumbang, ingin menyumbangkan mungkin bantuan dana untuk saya nak terbitkan buku ni. Kos tinggi tuan-tuan. Sebab saya terbit sendiri. Saya tak hantar kedai. Saya tak hantar kepada penerbit. Saya sendiri buat semua. Sampai saya hantar untuk printing semua. Kalau ada yang nak jadi penyumbang dana, yang nak menyumbang untuk membolehkan buku ni lebih segera dipasarkan, boleh PM saya. Nombor telefon saya ada 017-207-3630. Saya ulang, 017-207-3630. 017-207-3630. Saya perlukan mereka yang sanggup untuk nak bersama dengan saya, untuk nak merealisasikan hasrat saya menerbitkan buku pertama ni, insya-Allah. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini. Thank you semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam pencerita. Follow saya sampai selagi mana korang mampu follow. Jumpa lagi. Bye-bye. Bukan 3670, 3630. Okey. Assalamualaikum dan jumpa lagi.